Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anda sedang menyaksikan Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka secara langsung untuk Kedai Kopi Sastra. Okay, Kedai Kopi Sastra siri yang ketiga. Siri yang pertama dengan sastrawan negara A. Samad Said, iaitu sastrawan negara yang keempat. Siri yang kedua bersama-sama dengan yang berbagi sastrawan negara Dr. Siti Zainul Ismail, sastrawan negara yang ke-14. Dan hari ini kita bertuah kerana siri yang ketiga kita bawakan kepada anda yang sedang menyaksikan secara langsung sastrawan negara yang ke-12, iaitu Datuk Bahar Zain. Ini nama ni cukup popular, Bahar Zain. Jadi kepada anda bolehlah menyaksikan terus melalui Dewan Bahasa dan Pustaka secara langsung dengan cara buka Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dan klik pada pautan secara langsung pada hari ini Kedai Kopi Sastra. Okey. Baiklah, saya rasa amat teruja sebenarnya. Teruja sangat-sangat kerana dapat bertemu dengan Datuk. Boleh Datuk, silakan. Sihat Datuk ya? Alhamdulillah. Agaknya suara Datuk okey. Datuk kena dekat sikit lagi. Dekat mikrofonnya di mulut. Okey. Sebab kita melihat dari segi kualiti suara. Boleh? Okey. Nak cuba suara Datuk sekali lagi. Datuk sihat Datuk? Alhamdulillah. Suara saya tak mikrofonik tau. Okey. Suara orang tua tau. Okey. Apabila bahagian promosi dan pengiktirafan di Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra melamar saya menjadi moderator pada kali ini, saya terus melihat siapakah tokoh sastra yang bakal ditemukan. Apabila disebut nama Datuk Bahar Zain, saya tersenyum. Saya tersenyum sebab ada satu kenangan yang cukup indah pada saya sebenarnya Datuk. Cukup indah. Dan mungkin saya salah seorang daripada saksi sejarah juga kerana pada tahun 2000 berapa, saya pun kena tengok ni, pada tahun 2013, pada 28 Mei 2013, hari Selasa, 18 Rejab 1434 Hijriah. Sebulan sebelum itu, saya ketika itu di bahagian pengembangan sastra kanak-kanak dan remaja diberi tanggungjawab sebagai salah seorang ahli dan kuasa menyempurnakan satu set dokumentasi pengurniaan Anugerah Sastra Negara, iaitu inilah yang saya dapat. Saya antara salah seorang ahli tengkuasanya. Jadi bila kata tersenyum sebab saya yang menghasilkan bagaimana bentuk daripada kosong kertas seperti ini, yang ni saja bertukar menjadi seperti ini, dan di dalam ni ada banyak khazanah dalam ni sebenarnya. Saya kena tunjuk ya. Yang ini satu, iaitu Majlis Pengurniaan Anugerah Sastra ke-12. Kita boleh saksikan. Kemudian disisipkan juga hadiah istimewa kepada yang hadir pada hari itu ya Datuk. Ya. Tentang laporan panel untuk mengangkat Datuk sebagai sastrawan negara, dan juga ada titah, ada ucapan penerimaan, dan juga hadiah yang cukup istimewa, buku kecil. Ini buku kecil Taman Bahasa, kumpulan pantun. Jadi kepada anda yang hadir di hotel tersebut pada 20 yang saya nyatakan tadi, 28 Mei 2013, ini hadiah istimewa. Jadi hari ini kita berpeluang bersama-sama dengan saya Datuk Bahar, kita berkongsi sedikit dalam tempoh sekitar 45 minit, insya-Allah. Sedaya upaya saya akan memeriahkan dengan perkongsian pelbagai ilmu, insya-Allah. Okey Datuk. Saya ingat pada tahun 2013, pada 17 Mac. Pada anda yang sebelum nonton A
Wahab Hamzah melabelkan Datuk Bahar sebagai tokoh penyair dan intelektual. Dalam makalahnya, utusan mencatatkan Datuk ialah seorang tokoh penyair dan juga intelektual dalam negara kita. 2013. Kemudian pada tahun 2017, Dewan Sastra telah mewawancara khusus dengan Datuk. Ada mencatatkan juga keakraban Datuk dengan Christmas dan juga dengan Tengku Warren Osman Awang, sehingga Datuk mengabadikan galeri Christmas itu di Dewan Bahasa dan Pustaka. Selepas itu, pada tahun seterusnya, iaitu pada tahun 2019, tahun lepas, Dewan Bahasa dan Pustaka ada menganjurkan satu seminar pemikiran Bahazin, dan ketika itu ada sekitar dalam sekitar 2, 4, 6, 7 orang tokoh ilmuwan yang menyentuh tentang pemikiran Datuk. Ketidaklangsungan semantik dan keakuan Bahazin, kemudian konsep cinta dalam puisi-puisi Bahazin, kajian semiotik, konseptual kata kunci, monolog kecil Bahazin, dialogik, rasionalis dan juga paradoks, Bahazin pemikir yang kritis, peranan Baharudin Zainal di cawangan penyelidikan sastra Dewan Bahasa dan Pustaka 70-an, 80-an, Bahazin penyair di puncak bicara, estetika Adorno dan juga puisi-puisi terpilih Bahazin percubaan pertama. Sehingga Datuk dinobatkan sebagai anugerah sastrawan negara. Saya tak nak cakap panjang. Saya mohon kerjasama ataupun dengan rasa hormat minta sedikitlah reaksi pertama kita tentang Datuk sendiri Bahazin yang penonton perlu tahu dan kenal. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan setinggi terima kasih kepada Saudara Azimin kerana bermurah hati dan sudi membicarakan sedikit tentang saya kan. Dan saya juga mengucapkan setinggi terima kasih kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka kerana mengundang saya pada majlis ini untuk Facebook Dewan dan juga untuk rakaman Dewan sendiri. Saya sebenarnya Dewan Bahasa dan Pustaka ni merupakan sebahagian daripada kehidupan saya lah kan. Meskipun saya telah meninggalkan Dewan Bahasa dan Pustaka ini pada tahun beberapa tahun yang sudah kan. Tetapi hampir bila ada peluang untuk datang ke Dewan Bahasa dan Pustaka ni, terutama di kedai buku ni, saya akan datang kemari kan. Jadi seolah-olah kehidupan saya ni rumah Dewan Bahasa sejak daripada muda kan. Dan rumah pena kan. Jadi daerah ni merupakan pulau persuratan kan. Rumah pena, rumah agak pena dan Dewan Bahasa dan Pustaka kan. Saya sendiri banyak terhutang budi lah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana telah memberikan saya banyak ruang dan peluang untuk saya mengucapkan diri saya sama ada melalui prosa ataupun puisi ataupun dalam ucapan-ucapan yang seperti pada pagi ini kan. Jadi terima kasih banyaklah kepada Saudara Azimin dan teman-teman yang lain kerana mengundang saya pada pagi ini kan. Ya, kalau memang sejak saya sebelum kahwin, sebelum muda daripada tahun 60-an lagi saya dah datang ke Dewan Bahasa ni, bekerja sementara dan kemudian bekerja tetap. Jadi dalam kata lain, sebahagian besar daripada riwayat hidup saya ni tidak jauh daripada Dewan Bahasa dan Pustaka dan tidak jauh daripada kegiatan bahasa dan kesusastraan. Jadi itu merupakan sebahagian daripada pengalaman yang membina kepribadian saya kan. Ya. Terima kasih banyak kepada Dewan Bahasa. Baik Datuk. Berbalik kepada tajuk yang bakal kita kongsikan pada hari ini, iaitu kritis dan romantis tentang Datuk lah.
kepenyairan Datuk sendiri, kritisnya dan romantis. Saya melihat kepada perkataan kritis dahulu. Apabila menyentuh petang kritis ini, Datuk, tidak dengan begitu sahaja menerima ataupun mempersetujui sesuatu, tetapi yang tidak setuju itu ataupun yang tidak menerima itu disusuli dengan pemikiran, pendapat, pandangan. Jadi apabila menyebut kritis, Datuk Bahar cukup terkenal dengan kritikannya. Jadi kalau saya lihat Datuk bersama-sama dengan Christmas, Osman Awang, saya nampak pada romantisnya. Tetapi Datuk banyak menulis kritikan-kritikan sastra. Sebenarnya Datuk ni pada saya dan juga pada khalayak yang sedang menonton ataupun pada masyarakat umum, Datuk ni sebenarnya adalah perakam pemikir zaman. Sebab era Datuk menjadi orang bahasa dan sastra ialah sekitar tahun 1960-an. Dan ketika itu Datuk diberi kelebihan, ditakdirkan dapat melanjutkan pelajaran di peringkat universiti sampai ke luar negara. Kemudian balik ke Malaysia, dapat juga menyaksikan ramai pemikir-pemikir yang lahir selepas itu. Era 60-an, era 70-an, era 80-an, 90-an, tahun 2000 dan sekarang ini tahun 2020 sebagai perakam zaman dari segi dunia kritikan itu sendiri. Bagaimana Datuk? Saudara Azmin, sebenarnya saya sendiri tidak pernah menganalisis diri saya lah kan. Jadi saya bersedia menerima apa juga pandangan dan hormat pada pandangan orang lain kan. Tapi sebenarnya latar belakang kehidupan saya sangat berbeza, ya, jauh-jauh sangat berbeza daripada saudara-saudara sekalian kan. Saudara bayangkan, saya lahir pada zaman Inggeris, sebelum Jepun, membesar pada zaman Jepun, kemudian bersekolah pada zaman Inggeris balik. Seterusnya saya pergi universiti selepas merdeka. Kan, Jadi sebelum lahirnya Dewan Bahasa dan Pustaka ini, saya telah wujud di dunia ini kan. Jadi saya membesar melalui satu proses sejarah yang pahit, yang miskin dan tidak sebagaimana yang saudara lihat dalam kehidupan saudara sekalian kan. Kita adalah satu generasi yang sangat jauh berbeza kan. Bukan saja saya melihat kemiskinan di depan mata saya itu, saya hidup di dalam kemiskinan itu. Kan. Jadi dengan hal yang demikian, ini membentuk kepribadian saya, sikap mental saya, pemikiran saya yang terpancar dalam tulisan-tulisan saya. Jadi saya kira pengalaman yang berbeza inilah membuatkan, bukan saja saya kan, banyak generasi saya jadi orang yang kritis, orang yang berjuang untuk martabat dan maruah bangsa dia. Sebab kemiskinan itu bukan saja dialami oleh keluarga dekat saya, tapi hampir seluruh bangsa Melayu, mak bapak kita, datuk nenek kita dulu adalah hidup dalam kemiskinan dan dalam penindasan penjajahan. Barangkali tak ada siapa saudara sini pun yang lahir pada zaman pada tahun 57. Ada tak siapa yang lahir itu? Kan, Jadi saudara adalah anak-anak merdeka yang hidup dalam semua dah ada. Saya masih ingat saya pergi ke sekolah, kalau hujan kena buka kasut daripada rumah. Sebab tanah slut, becak kan. Tiba sekolah basuh kaki pakai kasut. Kan, Dan kalau malam, jalan ni gelap gelita. Mandi air perigi, air telaga. Barangkali saudara tak dapat bayangkan. Jadi semua pengalaman yang membina kehidupan kita, bukan saja saya, generasi saya,
menjadikan kita manusia yang berbeza kan. Dalam arti kata, apabila kita mendapat pendidikan, pelajaran, secara automatik kita mempunyai satu azam untuk menebus maruah dan taraf ekonomi bangsa kita. Jadi saya sendiri membesar di Sabak Bernam tu tidak ada sekolah ya. Sekolah Inggeris kan. Jadi bila tiba jam 4 kita ada ujian masuk asrama. Saya dapat ke Kalakansar tapi saya pergi ke Teluk Intan tidak jauh daripada kan. Jadi umur 9 tahun saya dah meninggalkan kampung saya. Duduk di rumah orang belajar di sekolah Inggeris. Jadi saya sampai universiti pun masih melalui pendidikan dalam bahasa Inggeris. Tetapi saya telah bekerja sementara di Dewan Bahasa ini sejak saya bila ada cuti panjang di Universiti Melaya sini kan. Jadi Dewan Bahasa ini merupakan memang sebahagian daripada saya. Dan saya sewaktu di Dewan ini bergaul di kalangan pejuang-pejuang kemerdekaan, terutama penulis-penulis yang datang dari Singapura, yang dulu berjuang di Singapura pindah kemari seperti Christmas, Osman Awang, Sama Ismail, arwah semua ni sudah jadi arwah kan ya. Jadi saya kira bukan saja pengalaman pendidikan dan kehidupan tetapi juga kehidupan sosial saya adalah di kalangan pejuang-pejuang nasionalis kita. Jadi inilah yang membina orang kata wajah dan sifat-sifat penulisan saya. Barangkali itu sebagai jawapan kepada saudara. Pengalaman, situasi, sejarah hidup, kesusahan, kemiskinan, kemudian dalam keadaan itu berubah daripada catatan-catatan yang didokumentasikan kertas demi kertas, maka lahirlah ratusan karya yang dihasilkan oleh Datuk Bahar sendiri. Antaranya yang kita lihat di bahagian hadapan ini ada yang dipaparkan ada 4 buah buku, dan ketika saya di tingkatan 5, Bunga Gerimis, Hikayat Umar Umayyah, itu antara juga karya-karya yang disentuh oleh Datuk Bahar. Selain daripada itu, kalau kepada anda yang sedang menonton, boleh juga masuk ke laman web Dewan Bahasa dan Pustaka, Dewan Bahasa www.dbp.gov.my. Klik pada pautan itu masyarakat, itu di situ ada anugerah sastra negara. Klik di situ, semua sastrawan negara dicatatkan sebagai dokumentasi untuk rujukan. Jadi saya rasanya tak perlu saya lebarkan, hujahkan siapa itu Datuk Bahar. Boleh klik di sana dan boleh baca sendiri sebagai rujukan. Dan hari ini kita fokus kepada tajuk kita, iaitu kritis dan romantisnya Datuk Bahar dalam dunia sastra. Apabila Datuk kata dengan zaman penjajahnya, kemudian daripada tanah Melayu dengan nama Melaya kemudian jadi Malaysia dengan semangat patriotisme yang begitu tinggi, Datuk rapat dengan pejuang-pejuang. Apabila melihat karya-karya Datuk, saya melihat gaya ataupun stylistik. Banyak kritikan, sama ada dalam bentuk cerpen. Kalau cerpen ada satu Datuk, drama pun ada satu. Banyak kepada puisi, banyak kepada kritikan, ada ratusan. Saya lebih banyak ataupun saya rasa Datuk banyak bersenandika, banyak bersilogi, banyak pada monolog dalaman dan juga melibatkan monolog luaran juga sesekali untuk mengindahkan karya. Bila sebut bersenandika ini, sebenarnya tidak semua orang boleh, dan tidak semua orang boleh memindahkan apa yang ada di dalam akal fikir dalam bentuk karya. Berdasarkan pengalaman, dilihat dengan mata kasar, perkongsian dengan cara penulisan, perkataan senandika itu pada saya mahal. Jadi saya nak congkil lagi bagaimana Datuk bersenandika dan akhirnya Datuk boleh menghasilkan banyak karya. Bagaimana Datuk?
Uh, saya kira ini kembali kepada pengalaman saya kan. Ya. Sebenarnya saya terlibat dalam dunia penulisan ni sejak saya di sekolah Form 4 lagi. Guru saya waktu itu, arwah Cikgu Sufyan Zauri, dia batch yang pertama Kirby College di London, di England. Dia menjadi guru bahasa Melayu saya kan. Di London. Tak, waktu dia college perguruan di Kirby, Okey. di England kan. Dia lah guru bahasa. Dia selepas dia balik tu waktu saya Form 4 ya. Form 4 tahun 56. Tahun 56 ayah awak pun kali belum lahir lagi. Saya lahir 1974. Tu dia. Dia guru bahasa Melayu dan guru sastra saya kan. Dialah barangkali dia melihat bakat saya kan, dan dialah memupuk bakat saya untuk menulis kan, menulis puisi ya. Kemudian waktu saya masuk Form 6 di Sekolah Anderson, kecintaan saya terhadap bahasa Melayu, perjuangan saya dalam bahasa Melayu sudah mula bercambah kuat. Malahan sewaktu di Sekolah Anderson tingkatan 6 tahun 59, saya menubuhkan Persatuan Peminat Bahasa Kebangsaan. Di sekolah itu, sekolah kolonial tu. Kan? Ada kelab peminat bahasa kebangsaan. Jadi saya tubuhkan satu kelab peminat bahasa kebangsaan. Datuk Rahim Razali itu senior saya waktu itu dekat Anderson Form 6. Jadi malah kita terbitkan suatu majalah pertama kali dalam sejarah Sekolah Anderson tu, majalah Peminat Bahasa nama. Dan arwah Syed Nasir memberi kata pengantarnya. Saya tulis surat ke Dewan minta dia buat kata pengantar. Guru-guru saya kebanyakan semua orang Inggeris. Geografi, Mr. Toff, sejarah, Mr. Alan Tate, Mr. Bottom, General Paper, Mr. Sebamani kan. Itu orang ekonomi kan, Melayu. Hanya guru Melayu satu je yang mengajar bahasa Melayu. Tetapi kerana saya aktif dalam bahasa persatuan, malah saya dipanggil oleh prinsipal Mr. Ogle kan ya, Inggeris, memberi amaran kepada saya kan. Ya. Jadi perjuangan saya, kegiatan saya dalam bahasa Melayu telah bermula daripada sekolah menengah lagi sampai ke waktu saya Form 6, tingkatan 6, dan selesai saya masuk universiti, saya dah bekerja sementara di Dewan. Saya dipanggil untuk bekerja. Sebenarnya perjanjian saya dengan kerajaan untuk bekerja dengan pemerintah selepas graduate. Tetapi arwah Syed Nasir telah panggil saya, minta saya terus bekerja di Dewan Bahasa. Saya kata saya ada perjanjian dengan kerajaan, tapi dia kata tak apa, dia selesaikan semua tu. Jadi saya bekerja sementara di Dewan, membuat hikayat Umar Umayyah, hikayat Bahtiar kan, dan beberapa sastra lama lagi kan. Selepas itu saya diminta bekerja di kamus kan. Jadi pengalaman saya di Dewan Bahasa sebagai pekerja sementara, mentranskripsi hikayat lama daripada mikrofilm ya, dan daripada teks lama tu, mikrofilm tu kena pakai mikrofilm reader, pakai elektrik apa kan. Kemudian saya bekerja di bahagian kamus selepas sana. Ini membina pembenaran kata saya. Dan jadi ini sifir kepada penulis juga sebenarnya Datuk kan. Perbenaan kata kena banyak dalam diri. Jadi kalau ada orang yang merasa tulisan saya menarik ke apa, ini semua kerana penguasaan saya terhadap bahasa Melayu yang saya peroleh daripada Dewan. Awak bayangkan kerja kamus ya. Sebab itu ada pepatah Cina kata, kalau nak seksa seseorang tu, jangan masukkan dalam penjara tau. Suruh dia buat kamus.
Baru dia tahu seksa atau tidak. Kan? Tanyalah kawan-kawan dekat kamus kan. Awak kena analisa minum. Apa minum? Cuba bagi tafsiran ataupun nak bagi definisi minum. Apa maksud minum? Kerusi misalnya. Tangan, jari, kening misalnya. Supaya jelas dan orang faham. Ya. Dan saudara bayangkan waktu saya kerja di kamus, kita bukan kerja aja waktu siang aja, tetapi malam ya, supaya kamus tu siap pada tahun 70. Jadi selama 5 tahun, tahun 65 saya kerja di Dewan ni bahagian kamus kan. Saya waktu itu bujang lagi kan ya. Habis kerja pukul 4 lebih Dewan Bahasa, balik rumah lepas maghrib datang balik. Selama 5 tahun, selalu bayangkan. Jadi ini semua membina penguasaan saya terhadap bahasa Melayu. Syukur Alhamdulillah kan. Syukur Alhamdulillah. Jadi ini dapat memperkaya penulisan saya. Kan, sebab pengalaman saya kan, dan pengetahuan saya dalam kata-kata kan. Ya. Jadi saya kira siapa saja nak menulis, cuba perkayakan vocabulary kita, perbandaran kata kita. Itu sangat bermakna, sangat berguna untuk sebagai seorang penulis kan. Sebab generasi kita, generasi yang hidup dalam satu ilmu, berbeza dengan Krisma Susman Nawang. Dia hidup dalam, dia wartawan kan. Setiap hari menulis tu kan. Kata pegang pada kata kunci tadi, perbandaran kata. Hari ini saya mungkin anda yang sedang menonton tidak pernah mendengar perkataan senandika. Biasanya dengar perkataan monolog dalaman, monolog luaran, soliloquy. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang sama. Thesaurus Datuk Thesaurus. Jadi ini adalah satu istilah yang sama. Senandika, soliloquy, monolog. Ini adalah satu thesaurus. Perbandingan kata ni amat penting. Tentang bahasa, saya ada baca satu puisi Datuk yang bertajuk Cintaku Kepadamu Bahasa Melayuku. Bahasaku itu indah rupanya. Namun kadangkala tajamnya ibarat pedang menghiris dan membunuh perasaan. Jika ujaran di luar kehalusan budi bahasa, jika tindakan di luar ada santun Melayu, pasti bahasa membunuh jati diri bangsa. Saya pun lupa. Tak apa. Datuk memang akan lupa Datuk sebab terlalu banyak karya Datuk kan. Jadi saat indah bahasaku kian luntur, cintaku kepadamu bahasa Melayuku tak akan terhakis oleh rempuhan globalisasi, kerana aku adalah wasilahmu, lambang kekuatan warisan zaman. Tak apa Datuk. Saya melihat bagaimana kritisnya perasaan Datuk tentang kuatnya semangat jati diri bahasa kebangsaan merujuk kepada situasi sekarang. Ini adalah salah satu cabaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Cabaran. Macam Datuk adalah orang yang sedar, Datuk orang yang faham, Datuk orang yang memang mengerti, dan orang yang sedang menonton ni belum tentu sama seperti Datuk dan belum tentu sama seperti saya. Setiap orang ada rasa dan cita rasa yang berbeza-beza. Dan inilah cabaran. Cabaran sungguh-sungguh. Kita ambil perkara yang mudah saja. Di media paparan, di media iklan, bahasa itu dipaparkan dengan ejaan yang salah. Saya sendiri melihat bagaimana industri ekonomi Melayu sekarang ini semakin berkembang. Tetapi mereka berkembang dari sudut positifnya. Tapi dari sudut asasnya, macam serunding dieja dengan ejaan yang salah. Sebenarnya ejaannya betul adalah seronding. Mi dieja MEE. Kalau kita belajar AE jadi me kan. Jadi ini cabaran-cabaran tentang bahasa. Sebagai seorang pemikir, perakam pemikir, ramai cendekiawan yang lahir. Tetapi masalah bahasa ini masih lagi berlaku dan tidak dapat diselesaikan secara bersama-sama. Waima daripada seorang doktor, dari pakar bedah,
mereka menulis dalam dengan Dewan Bahasa dan Pustaka melalui penerbitan berpakej dengan bidang masing-masing, kulinerinya dengan busana dengan pelbagai medium ilmu. Tetapi bahasa ini yang asas ni masih lagi sukar untuk sama-sama kita selesaikannya. Jadi sebagai seorang pemikir, bagaimana Datuk? Reaksi Datuk? Kalau bercakap tentang bahasa ni, ya, pertama-tama ya saya ingin peringatkan, Dewan Bahasa dan Pustaka ni dilahirkan sebelum kita merdeka. Jadi bayangkan perjuangan terhadap bahasa Melayu ni lebih tua daripada kemerdekaan kita kan. Dia membesar sama-sama dengan kemerdekaan, semangat kemerdekaan bangsa kita. Dan bahasa Melayu ni bukan satu bahasa yang baru kan. Dan bukan di Malaysia ni saja kan. Tetapi di Tenggara Asia ni kan. Dia menggunakan satu penutur yang cukup luas kan, berjuta-juta orang ya. Jadi masalahnya kita, masalah pemimpin kita kan. Dulu perjuangan kemerdekaan ni salah satu landasan perjuangannya adalah bahasa. Tetapi apabila kita sudah merdeka, ada pemimpin yang merasakan kita mesti mengutamakan bahasa Inggeris kan. Jadi kita masih dalam satu proses perjuangan untuk mengembalikan maruah dan kepercayaan terhadap bahasa Melayu. Dalam dunia ni Dewan Bahasa ni satu-satunya institusi kan. Tak ada tempat lain. Dia jadi penerbit buku umum, penerbit buku pendidikan, majalah dan pelbagai kegiatan yang lain kan. Jadi ini terpulang sejauh mana Dewan Bahasa dan Pustaka akan terus mewarisi perjuangan-perjuangan yang silam untuk mengembalikan keyakinan bangsa kita terhadap bahasa Melayu. Sebab kita tidak patut rasa rendah diri ya. Saudara bayangkan, mereka yang berusia 56 tahun, 54, ini semua terdidik di dalam bahasa Melayu. Mengambil matematik dan sains dalam bahasa Melayu di sekolah dan pergi ke universiti-universiti utama di dunia ya. Ada pergi ke Oxford, ada pergi ke Harvard, ada pergi London School of Economics kan. Tapi mereka ni terdidik dalam bahasa Melayu. Jadi kenapa sekarang kita nak patah balik kan? Dan saudara bayangkan yang jadi bos-bos besar di Malaysia sekarang ni, yang jadi hakim, yang jadi profesional, yang jadi menteri keuangan tu, orang muda semua tu kan. Ini semua terdidik dalam bahasa Melayu ni. Jadi bukan orang yang jadi selepas terdidik bahasa Melayu dia jadi orang kata penyapu sampah saja. Jadi ini ada masalah psikologi pemimpin kita yang harus kita hadapi, yang harus kita orang kata bantah dan berjuang menentang ni kan. Jadi ini proses memperjuangkan bahasa Melayu ni masih berterusan. Itu dari segi psikologi bahasanya. Tetapi dalam waktu yang sama, soal pembinaan istilah, buku, ilmu pengetahuan, ini mesti diteruskan, dilipat gandakan. Inilah kelebihan bahasa kebangsaan kita, bahasa ibunda kita. Kalau kita lihat daripada sejarahnya, bahasa Inggeris itu banyak meminjam daripada Greek, Latin. Tidak ada satu perkataan pun asalnya daripada bahasa Inggeris itu sendiri. Tetapi dalam bahasa Melayu kita ada asal perkataan kita sendiri. Saya teringat masa mengambil bahasa Melayu di tingkatan 6 dulu STPM, saya begitu kagum dengan bahasa Melayu apabila bunyi hujan turun itu tis jadi titis. Jadi apabila sebut perbalahan kata dan itu menjadi jati diri kita, dan itulah yang akan menjadikan kita punya siapa itu Melayu. Dan daripada
pengalaman Datuk sendiri, tidak dengan begitu saja menerima ataupun bersetuju, tetapi mesti ada hujah yang tertentu. Ya. Jadi daripada apa yang dibincangkan, yang dilafazkan, yang dilontarkan oleh Datuk, kita dapat lihat kritis tentang Datuk Bahar. Okey, yang kritis kita tinggalkan. Kita beralih kepada satu perkataan romantis. Ini ramai orang tertunggu-tunggu. Bila sebut romantis ni, saya teringat kajian yang dibuat oleh, saya kreditkan dulu nama Dr. Rajeswari. Sempat 2-3 hari sebelum ini saya berjumpa dengan doktor. Saya tanya doktor, saya dapat status doktor tentang seminar pemikiran Datuk Bahar. Dia postkan, dia buat hantaran di Facebook dan saya baca, dan saya minta, doktor boleh tak buatkan satu ayat pancangan, satu ayat saja untuk menggambarkan romantisnya Datuk Bahar. Saya kata macam tu. Tapi Dr. Rajeswari kata saya tak nak sebut pasal romantis. Jadi saya bacakan dulu apa yang Dr. Rajeswari nyatakan dalam Facebooknya. Saya bacakan ya doktor. Dan terima kasih kepada Dr. Rajeswari kerana sama-sama berkongsi ilmu ini dengan saya. Saya bacakan. Dr. Rajeswari kata puisi-puisi sastrawan negara Datuk Bahar Zain adalah paradoks. Beza Kalau tadi romantis, dia kata paradoks sebab menggambarkan dua aspek kehidupan yang kontras atau bertentangan, iaitu kebenaran dengan kepalsuan. Kebenaran dengan kepalsuan, desa dengan kota, siang dengan malam, langit dengan lautan, modernisasi dengan tradisi, kesengsaraan dengan kerinduan. Kehidupan insan tidak terkecuali daripada pertentangan dan kebenaran. Ini diabadikan secara jujur dalam karya-karya Datuk. Saya terbaca surat 1, surat 2, surat 3. Datuk tidak menggunakan orang lain. Datuk menggunakan diri Datuk sendiri. Aku tidak memilih itu, ini, itu, tapi aku memilih aku. Jadi ini yang saya kata, Datuk banyak menggunakan teknik sinandika dalam karya Datuk. Dengan isteri, dengan kasih sayangnya. Kalau pergi ke rumah Datuk Bahar di tepinya ada sungai, dihiasi dengan bunyi-bunyian burung, cicipan. Waktu pagi cukup damai. Bagaimana romantisnya Datuk Bahar ni dengan memilih rumah, dengan ada wakaf di situ, ada tempat bersantai. Romantisnya kita dapat dari segi strukturnya, dapat lihat dengan mata. Saya dah sampai ke rumah Datuk dan saya kata cantiknya dengan landscape-nya, lanskapnya. Setuju atau tidak orang kata Datuk Bahar ni memang orangnya romantis? Beginilah, saya apa juga pendapat orang terhadap saya bebas. Tapi saya rasa Datuk romantis. Kalau Dr. Rajeswari kata paradoks tu, saya rasa betul sebab kritis, romantis. Kan? Ada siang, ada malam, ada kesusahan, ada kesenangan. Dia satu benda yang bertentangan, tetapi kedua-duanya diperlukan. Ya. Saya kira beginilah ya. Kesusastraan itu sebenarnya selain daripada kritikan adalah pengalaman. Jadi kalau saya menulis puisi, malah dalam banyak esei saya pun, saya memberikan pengalaman, iaitu apa yang saya rasa, apa yang saya alami, dan bukan sekadar apa yang saya fikirkan. Kan? Jadi saya kira dalam kehidupan biasa, setiap individu dia ada pengalaman, ada saat-saat, ada waktu yang romantis, dan ada waktunya dia menjadi kritis kan. Jadi saya kira bukan aneh untuk saya lah, tetapi barangkali saya lebih berniat jujur untuk menulis apa yang saya rasakan. Jadi sifat saya, perasaan dan fikiran saya itu yang terpancarkan. Cuma barangkali orang lain dia nak kritis je tapi romantis dia tak turunkan kan. Tapi terutama dalam puisi-puisi saya tidak banyak menulis puisi sebenarnya. Kalau saya kaji yang lain.
Tetapi puisi-puisi saya ada dua bentuk, betul tuan kan. Satu puisi-puisi protes kan. Itu lebih banyak bermain daripada fikiran dan orang kata perasaan spontaneous. Yang lain tu ialah puisi-puisi yang lebih merupakan sesuatu yang betul-betul menusukkan yang saya alami secara peribadi, terutama dalam kesepian kan. Barangkali di situlah timbulnya apa yang orang istilahkan sebagai puisi yang romantis. Sebab ini sifat manusia kan, saudara pun romantis, saudara pun kritis kan. Semua orang sini kan, semua yang hadir sini kan. Jadi cuma saya menulis dengan sejujur mungkin. Jadi itulah yang terlahir kan. Memang saya menyukai keindahan sebab saya suka gardening kan. Jadi itu hobi saya. Hari Sabtu ke pagi ke petang ke kan, bila lapang saya akan berada di taman. Saya akan menanam pohon, pokok kan. Sebab barangkali itulah pengaruh saya. Sebab saya lahir di desa, di kampung, hidup di tengah-tengah orang kata alam kampung, dan seterusnya saya membesar dalam satu kebudayaan Melayu yang walaupun moden tetapi akar saya akar Melayu, akar desa dan alamiah sifatnya. Jadi saya bukan lahir misalnya di Singapura, di kota Singapura, membesar di Singapura kan. Ini saya kira adalah satu pengalaman yang umum. Kecuali kita nak menulis sastra, kita kena jujur pada perasaan kita. Jadi kalau kita jujur, semua sifat-sifat dan psikologi, jiwa, emosi kita akan terpancar. Kan? Dan saya teringat ada satu buku karya Datuk, buku untuk sastra kanak-kanak dan remaja, berguru dengan alam. Kan kisah-kisah alam Datuk. Dan daripada karya-karya Datuk, ramai orang tahu Datuk menulis puisi, kritikan. Tapi saya tak nak sentuh puisi, saya tak nak sentuh cerpen, saya tak nak terus drama. Saya tertarik dengan satu je sebab satu-satunya Datuk hasilkan ialah pantun. Satu buku Datuk Apa? tentang pantun. Pantun. Ada satu tak silap saya buku Datuk. Okay, Ada satu je pantun. Lebihnya ialah puisi, kritikan esei. Banyak juga kalau yang sempat saya kumpul macam antologi puisi Datuk ada, kalau dalam catatan saya ada 16. Kalau antologi esei dan kritikan sastra ada 2. Kalau eceran ada 132. Cerpen ada 1, drama ada 1. Kalau makalah sastra ada beratus ni, saya tak boleh nak sebut lah. Tapi antara banyak-banyak tu pantun. Sebab kenapa saya sentuh pantun? Sebab Datuk suka dengan alam. Sebab pantun memang akrab dengan unsur alam. Unsur alam. Saya secara kebetulan saya baru berkenal dengan Raja Selasih. Saya baru kenal dengan Raja Selasih. Orang dahulu kala menggunakan pokok selasih ni sebagai pewangi. Raja Selasih, kesturi, cengkeh, bunga lawang, daun pandan. Bagaimana mereka ini perapkan unsur-unsur alam, semua-semua ni tadi jadi pewangi yang cukup sedap. Jadi bila Datuk sebut unsur alam tu dekat dengan Datuk, yang ini tidak ada dalam buku. Kenapa saya kata tidak ada dalam buku? Sebab Datuk akan selalu menulis monolog kecil di Dewan Sastra. Setiap bulan ada. Saya tak nak yang ada di atas kertas, sebab ini eksklusif. Jadi kepada anda yang sedang menonton kedai kopi sastra, cukup istimewa kerana perkara ini tidak ada dalam catatan Datuk di monolog kecil Dewan Sastra, di makalah-makalah yang kajian. Ini santai saja Datuk sebagai hadiah kepada anda yang setia bersama-sama dengan Facebook Dewan Bahasa Pustaka menyaksikan kedai kopi sastra kita pada hari ini. Tajuknya ialah Kritis dan Romantisnya Bahazin.
Jadi saya nak kaitkan, mungkin di situ lahirnya satu kritikan juga dan juga sedikit romantisnya apabila dikaitkan dengan alam. Apa agak-agaknya Datuk nak beri reaksi bila saya lontarkan situasi seperti ini? Eksklusif ni, tak ada lagi di tempat lain. Unsur-unsur alam, kan Datuk suka dengan tumbuh-tumbuhan. Orang yang romantis ni, kalau anda yang sedang menyaksikan suka bunga ros kan? Bunga ros merah, bunga ros putih, bunga ros kuning, bunga-bunga. Biasanya orang yang romantis sering dikaitkan dengan bunga. Kan? Macam Datuk suka. Kan? Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang sumber alam itu yang saya kata berguru dengan alam? Saya sendiri berpendapat. Yang ini eksklusif ni. Tidak ada di menolak kecil Dewan Sastera. Semua pantun ya, pembayang maksud dia mestilah dimulai dengan alam. Satu, kerana tradisinya orang zaman dulu buat pantun dan hidup dia dengan alam sangat akrab. Kecuali berkali pihak sultan, raja istana kan, rakyat, nelayan, petani, orang kampung, alam adalah sumber kehidupan dia dan alam itulah latar belakang dia. Alam itulah jadi cabaran dia, baik di laut atau apa. Ini adalah tipikal kehidupan masyarakat Melayu. Kecuali generasi sekarang ni, mungkin generasi anak saya ke, yang membesar di kota, bersekolah di kota, bekerja di kota. Generasi ini agak terpisah ya daripada alam kan. Dia keluar rumah naik kereta, jalan raya, tepi pejabat naik lift kan. Ini generasi moden kota bandar yang mula terasing daripada alam yang natural, yang tabii kan. Jadi kalau saudara kaji daripada seluruh pantun-pantun Melayu, di mana saja kan dapat yang lama moden, dia tidak mungkin lari daripada unsur-unsur alam kan. Itulah kehebatannya kesenian Melayu yang kita boleh bawa ke mana-mana dalam dunia kan. Datuk ada rahsia tak menggunakan alam ni untuk perubatan pada diri sendiri sebagai sebelum berjumpa dengan doktor? Itu tak ada kan. Kita ada sekitar 5 minit lagi agaknya. Selepas ni, lepas ni mungkin Datuk boleh menjadikan bukan tentang balik bulan lah. Cuba tengok pantun Dewan Bahasa tadi. Yang Dewan Bahasa tadi. Itu saya karang tu tau ya. Pantun Dewan Bahasa yang ni ya. Ni. Ini okey Datuk. Saya tunjukkan Datuk. Ni sebagai penutup, agaknya hadiah untuk anda yang setia bersama-sama dengan Kedai Kopi Sastera. Saya tak tulis pun. Saya tulis pantun ni. Ini betul-betul hadiah pada Anugerah Sastera tentang bahasa dan Dewan Bahasa. Semua gambar ni tentang Dewan Bahasa. Tapi tak ada siapa tahu yang ini saya tulis. Ini saya beritahu kan. Saya yang pecahkan rahsianya hari ni. Kalau ini saya ambil buka satu ni. Sepasang elang terbang di udara. Sepasang elang terbang di udara. Cenderawasih terbang di langit tinggi. Cenderawasih terbang di langit tinggi. Bina ekonomi dan teknologi negara. Bina ekonomi dan teknologi negara. Bertunjangkan tradisi dan akal budi. Bertunjangkan tradisi dan akal budi. Inilah dia yang saya kata tadi kan. Baik. Ada lain lagi Datuk? Okey. Memburu harimau di lautan rimba. Memburu harimau di lautan rimba. Cakarnya tajam lagi berbisa. Cakarnya tajam lagi berbisa. Tajam lagi berbisa.
Seperti api terus bernyala, Seperti api terus bernyala, bahasa Melayu hidup membara. bahasa Melayu hidup membara. Bagaimana pantun itu, harimau tadi macam mana Datuk sekali lagi? Memburu harimau Memburu harimau. Kita Di tengok hutan. bagaimana orang Datuk yang kritis, yang romantis mencerita pantun, kita lihat. Memburu harimau kritis. di hutan rimba. Di hutan rimba. Hutan rimba. Ya, Ini romantis. Cakarnya tajam lagi berbisa. Cakarnya tajam. Ada dua. Cakar ada dua maksud. Itu kena tafsir sendiri ya. Okey. Seperti api terus bernyala, bahasa Melayu hidup membara. Baik. Dan sebagai penutup akhir kita kali ini agaknya cukup 45 minit insya-Allah. Sekitar berapa minit lagi ya? Saya minta izin pada urus kita yang sedang menyaksikan. Okey. Datuk pilih satu pantun lagi sebagai penutup acara kita dan saya minta maaf sekiranya ada salah silap dengan Datuk. Jadi kepada anda yang sedang menonton kedai kopi sastra, ambillah manfaat daripada apa yang dibincangkan hari ini. Dan saya juga Azmin Daud, mohon maaf sekiranya ada salah silap ketika saya menjadi moderator untuk sesi kedai kopi sastra pada hari ini. Dan sebagai penutup bicara, hadiah eksklusif tidak ada menolok kecil di Dewan Sastra, tidak ada di Dewan Sastra, tidak ada di Pelita Bahasa dan 11 majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Tidak ada, hanya di sini di kedai kopi sastra dan pantun yang terakhir. Hadiah untuk anda yang setia bersama-sama dengan kami. Silakan Datuk. Okeylah, saya baca ni. Ni masih untuk Dewan Bahasa dan semua kita kan. Untuk Dewan Bahasa sepenuh ulang tahun 64 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Apa dia hairan mendung dan mega, Apanya hairan mendungnya mega, gelap awan ribut melanda. gelap awan ribut melanda. Pagarlah maruah martabat bangsa, seperti memelihara ayah dan bunda. Ya, memelihara ayah dan bonda. Bahasa ialah ibunda. Negara kita ini yang patut kita jaga, insya-Allah. Jadi dengan kritis dan romantisnya Bahazin terjawab kupasannya dengan keadaan yang begitu singkat. Rasanya tak puas untuk kita berbicara. Sekejap saja masa berlalu, amat cemburui kita pada hari ini. InsyaAllah Datuk, dan juga ini adalah ruang terbaik untuk anda yang sedang menonton untuk mengenali siapakah sastra negara kita. Sastrawan negara kita yang sekarang ini Datuk Bahar, iaitu sastrawan negara yang ke-12 dan siri yang kedua dengan sastrawan yang ke-14 Dr. Siti Zainul Ismail, dan sebelumnya siri pertama untuk tahun 2020 Samad Said. Dan insya-Allah selepas ini nantikan sastrawan negara yang lain setia bersama dengan kami, iaitu kedai kopi sastra. Bahasa Jiwa Bangsa, Dirgahayu Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Puas kau? Ini apa? Ini baru saya cerita ni. Saya tak cakap dengan apa pun saya sekarang. Dia dah bersama waktu anugerah sastra ni Memang larikan satu naskah. Saya memang larikan satu naskah sebab saya yang jadi editornya. Kalau saya tak simpan, bagaimana? Saya ada satu je Datuk. Saya satu je.